Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kepada kita masa, kelapangan, keinginan dapat bersama-sama lagi pada pagi ini. Alhamdulillah, dalam sesi tadabbur harian, satu hari satu muka surat. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-247. Alhamdulillah. Hari ini moga-moga Allah SWT akan menjadikan kehidupan kita ceria. Hari ini 2 hari bulan 2 tahun 22. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama melihat di surah Yusuf ayat kita, insyaAllah, iaitu kita berada di muka surat yang sebelum terakhir daripada surah Yusuf ni, iaitu ayat yang ke-96 sehingga ayat 103. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang berada bersama-sama dengan kita pada pagi ni, boleh buka mushaf jika ada kemudahan untuk sama-sama kita menatapi mushaf untuk kita dapat melihat sama-sama apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam muka surat ini, insya-Allah. Dan sebelum daripada itu, seperti biasa, minta kepada semua untuk memaklumkan tentang suara dan juga gambar. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada yang telah memaklumkan. Jadi insya-Allah muka surat 247 hari ini kita bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma an ja'al bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat yang baru saya baca sebentar tadi adalah ayat yang ke-96 daripada surah Yusuf. Jadi kita telah ceritakan sebelum daripada ni bahawa apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu Nabi Yusuf telah mengirimkan bajunya kepada saudara-saudaranya, abang-abangnya, supaya bawa baju tersebut dan letakkan baju, bukan campakkan, bukan lemparkan. Kalau kita baca dalam terjemahan, kadang-kadang dikata lemparkan, bukanlah lemparkan tu, itu keadaan yang cara yang tak senonoh kan, cara tak. Tapi dalam tafsiran dia kata ialah letakkan baju itu pada muka ayahnya, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam yang telah buta, yang telah tak dapat melihat sebelum daripada tu. Kerana apa? Kerana dikatakan kerana terlalu banyak menangis, kerana sedih kan, selalu menangis, teringatkan kepada Yusuf, dan selepas tu teringatkan kepada Benyamin. Jadi datanglah sekarang ni balik. Dan sebelum daripada ni kita baca dalam muka surat 246 bahawa apabila kafilah yang nak menuju ke negeri Kanaan ni, Palestin ni, bila keluar saja dari negeri Mesir, Nabi Yaqub AS dah dapat hidu dah bau, dah dapat terbau bau baju Nabi Yusuf. Jadi kita tengok pada hari ini, falamma anja al-bashir, apabila telah datang al-bashir, pemberi tahu khabar gembira. Maknanya kalau ikut dalam tafsir kata, maka datanglah, dikatakan yang bawa baju ni ialah Yahuza. Yahuza tu ialah abangnya yang paling abang sekali. Dia sangat-sangat gembira sekarang ni, dan dikatakan datang kepada ayahnya dalam keadaan gembira dan berlari. Bukan sekadar gembira saja, tapi berlari. Sangat-sangat berbeza dengan sebelum daripada ni. Dulu bawa baju Yusuf tapi dalam keadaan menangis, tapi bukan menangis pun, pura-pura menangis kan, dalam keadaan takut-takut cerita kan. Tapi sekarang ni berbeza. Sebab apa? Dalam keadaan al-bashir. Dia Allah Ta'ala sebut kan dalam bentuk al-bashir, maknanya yang nak beritahu satu khabar gembira. Lalu dia pun alqahu ala wajhihi, lalu dia pun letakkan baju tersebut di atas muka Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian fartadda basira. Jadi apabila diletakkan di situ, maka fartadda, irtadda ni maknanya kembali. Dalam istilah ada kita gunakan perkataan murtad. Murtad tu maknanya orang yang kembali semula kepada kekufuran. Selepas daripada dah Islam, dia dah datang semula kepada Islam, tiba-tiba dia kembali semula kepada kekufuran. Jadi kita panggil dia murtad. Jadi irtadda ni, irtadda maknanya ialah kembali, radda, ruddu. Jadi irtadda basira, dia telah kembali basirah, dapat melihat. Jadi ini adalah merupakan satu mukjizat yang Allah Ta'ala berikan dengan baju Nabi Yusuf alaihissalam tersebut. Qala, apabila dia dah dapat melihat, qala, dia pun berkata kepada orang-orang yang berada di kelilingnya, anak-anaknya tu, dia kata qala
alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku dah cakap dah bahawa aku tahu apa yang kamu semua tak tahu. Jadi sekarang ni yang dia hidu sebelum ni kan, bahawa Nabi Yusuf tu masih hidup dan sebagainya tu, itu maknanya dia, sebab itulah dia kata jangan putus asa daripada rauhillah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang yang putus asa daripada rauhillah ni ialah orang-orang yang kafir saja. Orang yang beriman betul-betul yakin pada Allah, dia tak akan putus asa, tak akan putus asa kan, dia akan terus insya-Allah. Jadi inilah yang dikatakan oleh Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya, kepada orang berada di kelilingnya pada masa itu. Wallah alam, kita tak tahu siapa yang balik, siapa yang tak balik pada masa itu kan. Tapi maknanya ialah yang sebahagian daripada mereka ni balik dan ceritakan kepada Nabi Yaqub, cerita-cerita mereka dah jumpa Nabi Yusuf begini-begini dan sebagainya. Jadi sekarang ni tengok, aku dah cakap dah kan, aku tahu apa yang kamu semua tak tahu, kata Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya. Jadi sekarang kita masuk kepada ayat 97. Allah Subhanahu taala berkata, qalu, lalu mereka pun berkata, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana, minta doa, minta ampunlah untuk kami, zunubana inna kunna khati'in, mintalah ampun untuk kami terhadap kesalahan dosa-dosa kami, inna kunna khati'in, sesungguhnya kami ni memang salah dah, sekarang ternyatalah salah kan. Jadi ada jugalah kan, dikatakan kat sini bahawa adakah mereka ini tidak istighfar? Tidak. Menurut ahli tafsir mengatakan bahawa mereka juga istighfar, dan juga mereka ini meminta maaf kepada Nabi Yaqub alaihissalam kerana kesalahan yang telah mereka lakukan kepada Nabi Yaqub. Antaranya apa? Mereka menipu Nabi Yaqub, konon-kononnya menangislah sebelum daripada ni kan, kata Nabi Yusuf ni dah mati, dah makan serigala kan. Semua tu adalah tipuan-tipuan. Jadi mereka minta kepada Nabi Yaqub alaihissalam supaya meminta maaf, supaya minta maaf, maafkan kami, kan, dan juga minta jugalah kepada Nabi Yaqub alaihissalam supaya minta ampunlah jugalah, minta tolonglah juga. Mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu taala juga, tapi mereka minta juga kepada Nabi Yaqub supaya tolonglah juga, minta berdoa juga kepada Allah. Sebab apa? Sebab doa seorang nabi, mereka tahu kan bahawa Nabi Yaqub adalah seorang nabi. Jadi seterusnya mereka dah mengakui kesalahan mereka ni. Kemudian Allah Subhanahu taala berkata selepas daripada itu, ayat 98, kita masuk kepada ayat 98, iaitu falamma dakhalu, minta maaf ayat 98, qala, lalu berkatalah Nabi Yaqub alaihissalam, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan minta ampun juga, di samping kamu minta ampun, aku pun akan minta ampun. Tapi dia kata sini saufa tu maknanya akan, bukan masa itulah maknanya. Jadi dikatakan dalam riwayat, dalam tafsir dia katakan sebab pada masa itu asalnya dia tu maknanya rasa marah lah sikit kepada anak-anak dia kan, menipu, sekarang ni dah ternyata sekarang awak semua menipu sebelum dia. Jadi dia ditunggu reda sikit kemarahan dia tu untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunlah juga kepada. Jadi dari sini adalah syariat lah kita katakan, iaitu kita ni disunatkan juga, iaitu kita boleh kita minta ampun iaitu ya Allah ampunilah aku, ampunilah semua ibu bapaku, ampunilah orang-orang mukmin dan mukminat kan, kita diminta macam tu kan. Jadi maknanya Nabi Yaqub ni minta ampun juga untuk anak dia, tapi dia tak minta pada masa tu, dia minta, dia kata akan, saufa, qala saufa. Dikatakan dalam setengah riwayat dikatakan bahawa dia tunggu pada malam Jumaat waktu sahur pada malam Jumaat, maknanya hari Khamis malam tu, sebelum subuh pada hari Jumaat tu, masa itulah Nabi Yaqub telah ini adalah disebutkan dalam satu riwayat. Ada riwayat yang menyatakan begitu kan, itu adalah yang dibuat oleh Nabi Yaqub, sebab tu dia kata saufa, dia tak minta pada masa tersebut. Jadi kemudian dia kata innahu huwal ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala ni memang maha ghafur dan juga maha rahim. Jadi jangan takutlah, kita minta ampun, tugas kita, tanggungjawab kita ialah bila kita salah, iaitu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada ayat inilah maknanya kita kena ingatlah bahawa apa-apa kesalahan kita, insya-Allah kan, kita harap Allah Taala akan ampunkan kita. Yang penting kita cari waktu juga yang sesuai, waktu yang dimustajabkan doa kan. Di samping kita meminta ampun kepada Allah Taala setiap masa, setiap waktu sembahyang dan sebagainya, tapi juga pada waktu-waktu yang tertentu kita disuruh untuk mencari waktu itu kan, sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Yaqub ketika meminta doa untuk Allah Taala mengampunkan anak-anaknya. Jadi sekarang kita masuk ayat yang ke-99 insya-Allah ayat yang ke-99. Lalu
falamma dakhalu ala Yusuf. Jadi cerita sekarang ni mereka pun dah kumpul lah kan, sebagaimana yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bahawa letakkan baju pada muka ayah, dan kemudian ayah dah dapat melihat, dan kemudian sekarang ni bawa lah semua pergi ahlikum, ahlikum semua sekali tu. Dia akan dikatakan yang kita sebutkan semalam dalam sesi sebelum ni, itu 80 orang lebih kurang. Jadi mereka semua pergilah dengan sepupunya, dengan semua, sebab sekarang ni mereka tinggal di padang pasir kan, iaitu tinggal sebagai orang macam orang yang kampung tak ada banyak inilah makanan, pengkuran dan sebagainya. Jadi mereka pun sekarang ni berkemas-kemas semua, dan mereka pun bergeraklah menuju kepada negeri Mesir. Jadi apabila sampai falamma dakhalu ala Yusuf, jadi mereka pun sampai ke sana. Yusuf sambutlah dengan ayah dia dan macam-macam lagi kan, awa ilaihi abawai. Jadi dia pun, kalau ikut dalam terjemahan kita kata, dia merangkul lah, dia peluklah ayah dia. Lama tak jumpa ni kan, berapa lama kan. Ada yang kata masa tu ialah 24 tahun, ada yang kata 27 tahun, bahkan ada yang kata lebih lahsyat lagi kan. Tapi lebih kurang masa tu saya kata 24 ke 27 ke, wallahu alam bisawab dengan exact number kan. Tapi maknanya ialah dia sangat rindulah kepada ayah dia, peluk ayah dia, awa ilai abawai, dia peluk mak dia kan, sebagaimana dalam sebuah ayat ni, waqala, lalu dia pun berkata, udkhulu misra insyaallah aminin, masuklah ke negeri Mesir, insyaallah aminin. Aman maksudnya ialah di sini semua aman dari segi keselamatan, dari segi makanannya, dari segi penyakitnya, maknanya itulah. Dan kalau kita sekarang ni, kalau kita pergi ke negeri Mesir, perkataan ni ditulis ketika kita sampai di negeri Mesir tu, ada ditulis itu kan, udkhulu misra insyaallah aminin. wallahu alam bisawab. Macam mana kan itu, tapi inilah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayah dia, maksudnya. Jadi ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi bagaimanakah itu, insya-Allah kita akan kalau ada kemampuan, kita boleh tengok lagi tafsir-tafsir yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi, yang menceritakan tentang maksud insya-Allah amin ini. Dan kenapa dia kata insya-Allah amin ini? Ayat seberat kita baca sekarang ayat yang ke-100 daripada surah Yusuf, insya-Allah ayat ke-100, wa rafa'a abawai 'alal arsy. Jadi Nabi Yusuf pun mengangkatlah, maknanya dia meletakkan. Jadi Nabi Yusuf pada masa itu dia duduk di atas, dia ada di rumah dia, tempat dia tu, dia ni menteri kan, jadi orang besar lah kan, jadi dia ada tempat ada macam singgah sana kan, macam kedudukan dia tinggi lah kan. Jadi dia pun ajaklah ayah dia ni, marilah ayah kan, abawahi, dua-dua sekali, ayah dan juga mak dia naik ke atas bersama-sama dengan dia. Asalnya dia duduk atas, jadi dia ajak ayah dia duduk alal arsy. Arsy di situ ialah maksudnya ialah singgah sana lah, kita katakan kalau dalam bahasa Melayu, artinya tempat duduk yang tinggi itu, ataupun dalam tafsir kata as-sarir. Dia kalau zaman dulu kan, dia macam ada macam tempat duduk macam katil macam tu kan, tempat-tempat yang ada di ada lembut-lembut kan, ada sofa, ada semualah macam tu kan. Jadi kemudian, jadi dia ajak ayah dia naik ke atas, dibawa warafa abawai, dia pun mengangkat ayah dan ibunya naik ke atas tu, wa kharru lahu sujada, dan kemudian mereka semua ni ialah ayahnya, maknya dan juga adik-beradiknya semua pada masa tu kharru lahu sujada, semua kalau dalam sini sebutlah sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi ulama-ulama berbeza pendapat. Ada yang pertama mengatakan bahawa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sujud sini bukanlah sujud iaitu meletakkan dahi ke atas tanah tu kan, itu bukan maksud dia macam tu kan. Ada pendapat mengatakan bahawa sebenarnya ialah iaitu mereka menundukkan, macam orang Jepun kan, kita katakan tunduk-tunduk macam tu kan, macam tu, hai macam tu. Ada yang kata macam tu, sebab itu adalah merupakan cara penghormatan yang diberikan oleh orang-orang semasa zaman adat tu, adat pada zaman masa itulah, bukan Firaun iaitu zaman zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Tu satu pendapat lah mengatakan. Ada yang mengatakan memang sujud betul. Allah SWT sebut sujud sini sebab perkataan sujud ni dia boleh jadi kalau betul-betul makna sujud iaitu letakkan dahi tu, tapi kalau sujud dalam perkataan dia boleh jadi juga majas, maksud dia ialah sujud ni lah memberi penghormatan. Jadi sebab itulah ulama-ulama berbeza pendapat sini. Jadi pendapat kedua mengatakan memang sujud betul, tetapi adakah boleh seseorang itu sujud kepada seseorang yang lain? Kalau ikutnya ialah tak boleh kan, ikut dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sekarang ni, iaitu tak boleh sujud. Sebagaimana ada seorang sahabat ni dia pergi ke Syam,
sahabat Nabi dia pergi ke Syam, dia tengok orang di Syam ni pada masa zaman Nabi tu, mereka ni sujud kepada kepada orang-orang besar agama mereka di Syam, iaitu orang Kristian, dan juga kepada orang besar mereka di negeri Syam tu. Mereka tengok, jadi sahabat ini dia balik, dia pun nak sujud kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berkatalah, iaitu kan, tak dibenarkan sujud, aku tak dibenarkan sujud kan. Makna syariat aku tak dibenarkan sujud, sama-sama kita kan, sesama manusia. Kemudian ada satu hadis lagi yang mengatakan, kalaulah seseorang itu dibenarkan sujud kepada sesama manusia, nescaya aku akan menyuruh seorang perempuan itu sujud kepada suami dia. Jadi maknanya sini ialah dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak dibenarkan sujud. Tetapi di sini semua adik-beradik Nabi Yusuf ni dan ibu bapanya sujud kepada Nabi Yusuf. Jadi sujud ini kita katakanlah sujud kerana pada masa itu masih dibenarkan, tapi sujud situ bukan sujud kerana sujud ibadah, tapi sujud situ adalah sujud penghormatan, sebagaimana malaikat disuruh oleh Allah SWT supaya sujud kepada Nabi Adam selepas daripada penciptaan Nabi Adam. Jadi mereka pun sujud, kharru lahu sujada wa qala ya abati. Lalu berkatalah Nabi Yusuf pada masa itu, ya abati, wahai ayahku. Panggilan kasih sayang. Kalau panggilan biasa, abi. Tapi bila abati maksudnya ya ayah kesayanganku. Maksudnya macam itulah mungkin. Haza ta'wil, kata Nabi Yusuf, inilah ta'wilu ru'yaya. Inilah ta'wil. Ta'wil maknanya penafsiran mimpi yang aku dulu semasa aku kecil. Aku lihat, iaitu sebelah bulan bintang semua kan, tu sujud pada aku dan planet-planet tu. Min qablu, sebelum daripada ni. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Sesungguhnya Tuhan telah menjadikan apa yang aku lihat dalam mimpi aku tu benar sekarang ni. Tengok selepas berapa tahun? Selepas 24 tahun. Minta maaf, selepas ada yang kata 18 tahun. Minta maaf, ada yang kata 18 tahun. Perpisahan tu. Ada yang kata 40 tahun. Ada yang kata lebih lagi, ada yang kata sampai 80 tahun. Wallahu a'lam bishawab, kita tak tahu number tu. Jadi sekarang ni mereka pun telah kita kata, Nabi Yusuf berkata, tengok kan, ya ayahku, inilah rupanya, inilah tafsir mimpi rupanya ya ayahku, dia kata. Kemudian dia kata selepas tu, kemudian waqad ahsanabi, dan Tuhan telah ahsanabi, telah memberi kebaikan kepadaku, memperelokkan aku, iz akhrajani minas sijni, ketika Allah telah mengeluarkan aku daripada penjara. Dia tak sebut perkataan di sini mengeluarkan aku daripada telaga perigi. Kenapa? Kerana ulama tafsir kata kerana dia tak mahu abang-abang dia malu. Sebab abang-abang dia depan tu kan. Jadi kalau sebut pasal perigi lagi macam ungkit, sebut lagi perigi lagi kan. Jadi dia tak sebut pasal perigi. Dia sebut Allah Ta'ala yang telah mengeluarkan aku daripada penjara. Padahal dia duduk perigi dulu, kemudian lepas tu baru masuk penjara. Waja'a bikum minal badwi, dan kemudian kurniaan Allah Ta'ala lagi kepada kita semua, dia keluarkan kita semua ni daripada badwi, iaitu badawah, iaitu tinggal di padang pasir itu, sebagaimana yang ayah-ayahnya semua kan, yang kita kata 80 orang tu telah dikeluarkan min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, selepas daripada berlaku syaitan telah merosakkan. Nazara ni maknanya afsada, maknanya iaitu merosakkan hubungan di antara aku dan juga saudara-saudara aku. Jadi maknanya sekarang ni benda tu dah lepas lah. Itu dulu memang macam itulah. Jadi sudahlah gitulah kan. Inna rabbi latifun lima yasha, dan Tuhanku sangat-sangat latif lima yasha, dengan apa yang dia kehendaki. Apa Allah Ta'ala kehendaki itu penuh dengan hikmah-hikmahnya, kita tak tahu. Jadi Nabi Yusuf meletakkan prinsip-prinsip yang sepatutnya menjadi pegangan kita lah, sehingga kepada hari ini innahu huwal alimul hakim, dan dia adalah maha alim, maha mengetahui dengan perbuatan dia. Dia bukan tak tahu semuanya, dia tahu semua kan. Dan apa yang Allah Ta'ala buat ni adalah penuh dengan al-hakim. Allah Ta'ala tahu apa pada makhluknya, dan juga Allah Ta'ala hakim, penuh hikmah dengan apa perbuatan pelaksanaan ketetapannya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian insya-Allah kita akan masuk sekarang ni kepada hizib yang baru, iaitu ayat kita ialah ayat 101. Jadi selepas daripada tu semua selesai tu kan, Nabi
Yusuf alaihissalam pun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini cantik, doa ini boleh kita jadikan sebagai doa kita. Jadi kisahnya ialah selepas daripada itu kita sebutkan tadi, ada pembetulan sikit, Yakub ni, Nabi Yakub alaihissalam telah pergi ke negeri Mesir dan tinggal di negeri Mesir selama 24 ataupun 27 tahun. 24 ataupun 27 tahun selepas daripada, maknanya dia pindah daripada Kanaan kemudian berpindah berada di Mesir. Kata tafsir jalan lain, dia berada di sana lebih kurang di Mesir 24 atau 27 tahun. Lepas tu dia pun meninggal. Jadi bila dia meninggal, dia berpesan kepada Nabi Yusuf supaya dimakamkan, supaya ditanamlah di Palestin semula, iaitu di samping ayah dia, iaitu Nabi Yakub, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishak, ayahnya juga datuk dan juga ayahnya. Jadi perkara ini apabila Nabi Yakub meninggal, diriwayatkan dalam tafsir jalan lain, maka Nabi Yusuf perkenankan permintaan ayah dia tu, lalu dia sendiri yang bawa ayah dia ni pergi ke negeri Palestin untuk dimakamkan di sana. Jadi habis cerita Nabi Yakub alaihissalam. Selepas daripada tu, jadi masa perpisahan tu yang daripada kecil sampai ke besar Nabi Yusuf alaihissalam tu ialah, ada setengah riwayat kata 18 tahun, ada yang kata 40 tahun, ada yang kata sampai 80 tahun. Wallahu a'lam bissawab, dan kita tak tahu. Jadi sekarang ni doa Nabi Yusuf alaihissalam selepas daripada kematian ayah dia, Rabbi qad ataitani minal mulki. Jadi dia merasai bahawa dia dah nak meninggal, dan dikatakan doa ini, wallahu a'lam bissawab, doa ini disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam seminggu atau lebih sikit sebelum daripada dia meninggal. Dia pun baca doa ni, iaitu Rabbi, wahai Tuhan, qad ataitani minal mulki, engkau telah berikan kepada aku kerajaan, kan, maknanya dapat kekuasaan dan sebagainya. Wa 'allamtani min ta'wilil hadis, dan kau ajarkan. Tengokkan, dia serahkan kepada Allah. Yang berikan siapa? Allah Ta'ala. Yang berikan kekuasaan siapa? Allah Ta'ala. Yang mengajar siapa? Allah Ta'ala. Maknanya mengajar apa-apa kepada kita pun hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang memberikan apa-apa kepada kita, harta dan sebagainya, kan, semua itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat, itu adalah Allah Ta'ala. Wa 'allamtani min ta'wilil hadis fatiras samawati wal ard. Allah lah, engkau lah, maknanya yang menciptakan langit dan juga bumi. Anta wali, engkau lah waliku. Wali maknanya yang menjaga aku, yang menentukan, yang memberikan aku kemaslahatan, kebaikan dan sebagainya. Anta waliyi fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Tawaffani, tengok kan, Nabi Yusuf maknanya rasa takut. Jadi sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya tawaffani musliman, ya Allah, matikanlah aku. Kalau kau nak matikan aku bila-bila pun, maka matikan aku di dalam muslim, dalam keadaan muslim. Bagus, cantik doa ni. Kita berdoa kepada Allah SWT untuk kita berdoa menggunakan doa ni, kan, iaitu anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dan masukkanlah aku, joinkanlah aku, makna masukkanlah aku bersama-sama dalam gerombolan orang-orang yang soleh. Tengok Nabi Yusuf alaihissalam, seorang Nabi berdoa begitu. Kita bukan Nabi, bukan apa, kan, kita manusia biasa. Kenapa kita tak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya jadikan kita ni orang-orang yang mati sebagai Muslim? Kadang-kadang kita lupa, kan, nak doa. Jadi cantik doa ni, ambil doa ni untuk kita jadikan sebagai doa kita, kan, insya-Allah, kan, iaitu kita doa kepada Allah, ya Allah, engkau lah yang menciptakan langit dan bumi ni, engkau lah waliku di atas dunia yang menjaga urusanku, engkau lah segala-gala penentu kepada apa yang baik untuk aku, dan kemudian engkaulah matikanlah aku, ya Allah, sebagai seorang Muslim, dan kemudian masukkanlah aku dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Kemudian ayat yang ke-102, insyaAllah, ayat 102, kita tengok seterusnya. Zalika min amba'il ghaib. Allah Ta'ala kata, sekarang ni kita dah nampakkan bahawa cerita ni nak tamat dah. Cerita Nabi Yusuf dah tamat dah. Jadi sekarang kita kembali semula ke Mekah. Kita kembali semula kepada Nabi SAW. Bagaimana keadaan Nabi pada masa surah ini diturunkan, iaitu pada tahun yang ke-11, 12 ataupun 13, iaitu ketika Nabi sedih kerana apa? Orang-orang Mekah menolak baginda Nabi SAW. Orang-orang Taif menolak, baling batu. Kemudian orang Mekah tolak. Hanya yang masuk Islam tu tak ramai. Dikatakan hanya 3% saja daripada penduduk Mekah tu. 3%. Jadi sangat-sangat sedikit lah, kan. 97% seolah-olahnya, kan, kalaulah anggaran saja, 97% majoriti adalah menolak Muhammad. Jadi sedih, kan. Tapi Allah SWT ceritakan kisah ni. Tengokkan bagaimana Allah Ta'ala boleh beri, kan, kepada kamu, wahai Muhammad, sebagaimana Allah Ta'ala boleh beri
telah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Walaupun dicampak, walaupun digini, di penjara dan sebagainya, tapi tengok dia yang memegang kekuasaan selepas daripada itu di negeri Mesir. Jadi kemudian kita tengok zalika min amba. Allah Taala kata itu semua adalah cerita min amba, berita-berita al-ghaib. Satu benda tak tahu. Berapa ribu tahun di antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan 2000 tahun 2000 tahun mana kita tahu kan? Kita 1000 tahun pun kita tak tahu kan? Jadi maknanya ialah benda ni apabila Allah Ta'ala ceritakan bahawa itulah benar, yang paling benar kan. Arkeologis menggali sana, mengorek sana, itu adalah anggaran-anggaran, kata zon-zon yang dibuat oleh kan, kata macam ni. Sekarang lepas tu berubah dan sebagainya lah kan. Itu pendapat arkeologis dan ahli sejarah. Tapi ini adalah satu benda yang benar yang diceritakan oleh Allah SWT. Jadi Allah SWT kata kepada Nabi Muhammad SAW, zalika min amba'il ghaib. Ini semua adalah cerita ghaib yang mana nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad. Kemudian wama kunta ladaihim iz arjma'u amrahum. Kamu tak ada bersama-sama dengan adik-beradik tu, adik-adik abang-abang Nabi Yusuf tu, ketika mereka ni berhimpun untuk plan mereka tu. Plan apa? Nak campak ke, nak bunuh ke dan sebagainya kan. Kamu ada di situ, kamu tak ada pun di situ, tapi bagaimana kamu boleh tahu sekarang cerita ni? Itu adalah cerita yang Allah Ta'ala kata kami ceritakan kepada kamu, wahai Muhammad. Iz aljma'u amrahum wa hum yamkurun. Mereka pada masa itu plan untuk buat sesuatu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 103. Ayat 103 kita tengok Allah SWT berkata, wa ma aqsarun nas walau harasta bimu'minin. Allah Ta'ala berkata, memang manusia ni ramai dan kamu wahai Muhammad ingin supaya ramai orang beriman. Tapi haras ni ialah maknanya bercita-cita, bersungguh-sungguh bercita-cita, nak sangat-sangat. Harisun makna sangat-sangat nak kalau boleh orang ramai-ramai ni beriman. Tapi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan. Kita tengok, jadi majoriti tidak beriman di Mekah. Tetapi mereka selepas daripada itu, iaitu selepas pembukaan kota Mekah, alhamdulillah mereka telah masuk Islam beramai-ramai kan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat selepas daripada iza jaa nasrullah wal fath, kamu akan tengok orang masuk Islam berduyun-duyun. Jadi maknanya di sini pada masa ni wa ma aksarun nas, kita memang inginkan. Jadi sepatutnya kita memang inginkanlah sebagaimana Nabi inginkan orang tu beriman semua, maka kita juga sepatutnya pada hari ini inginkan supaya orang beriman. Tapi kena berusaha. InsyaAllah kita berusaha bersama-sama untuk menyebarkan agama, untuk menjadikan supaya manusia ni kenal agama, kenal Islam, dan kemudian terpulang serah kepada Allah sama ada mereka nak terima atau tak terima. Itu adalah dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma aksarun nas, betapa banyaknya manusia, betapa ramainya manusia, walau harasta bimu'minin. Kalau ikut keinginan kamu memang untuk menjadikan mereka ni beriman, tapi apakan daya kan, itu ketetapan Allah. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja, insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang di muka surat yang terakhir, surah Yusuf, insya-Allah muka surat 248. Jadi jangan lupa insya-Allah setiap pagi pukul 6.30 insya-Allah sehingga pukul 7 pagi. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk follow, like dan juga subscribe insya-Allah. Dan beritahu kepada semua kawan-kawan semua kan untuk bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.